Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita-berita utama malam ini. ...349 kes jangkitan COVID-19 disahkan sembuh hari ini di negara Brunei Darussalam. Pengesanan kanser di peringkat awal berpeluang mendapat rawatan yang berkesan. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 349 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 82.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 56.1%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 76.6%. Malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan semalam buat kali ke-49 secara maya melibatkan 85 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara serta beberapa kelab belia dan persatuan di negara ini. Kali ini acara ditungkayahkan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Pengisian acara termasuk tazkirah bertajuk Hidup dalam Berjiran. Sejak awal tahun ini, jumlah orang yang memeluk agama Islam di daerah Belait meningkat kepada 52 orang. Jumlah tersebut bertambah apabila sebuah keluarga berbangsa Iban di daerah tersebut memilih Islam sebagai pegangan hidup mereka yang baharu. Majlis Pengislaman Keluarga seramai 6 orang itu diadakan petang tadi di Rancangan Perubahan Negara Panaga, Seriah. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diselajurkan dengan penyerahan jendera hati dan replika penanda arah kiblat oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, dan Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Niat kami memang lama sudah untuk memeluk agama Islam, and then memandangkan 2 abang, and then keluarga kami pun kebanyakan memeluk agama Islam. So kami pun berbuka hati untuk memeluk agama Islam, bersepakat untuk memeluk agama Islam. Penghulu Mukim bertanggungjawab menerajui perpaduan, keharmonian, kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat di sesebuah mukim. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Ke arah meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kanser kolorektal, pagi tadi diadakan kempen mengenainya semasa program Bandarku Ceria. Kempen diadakan oleh mahasiswa program Sarjana Muda Sains Kesihatan dalam Perubatan dari Institut Sains Kesihatan Pengira Anak Puteri Rashidah Sa'datul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam.
Pada tahun 2020, kanser kolorektal merupakan kanser tertinggi dalam kalangan lelaki dan kedua tertinggi dalam kalangan wanita. Kanser yang dikesan pada peringkat awal mempunyai peluang untuk mendapat rawatan yang berkesan. Sehubungan itu, terdapat 4 jenis pemeriksaan saringan ditawarkan di bawah program pemeriksaan kesihatan kebangsaan bagi program pemeriksaan kanser kolorektal yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Borang boleh didapati di kaunter-kaunter pusat kesihatan atau laman sesawang www.ppkk.gov.bn. Program ini dibukakan kepada kesemua individu yang berumur di antara 50 ke 75 tahun, tidak pernah menghidap penyakit kanser kolorektal, tidak pernah menjalani ujian darah untuk mengesan darah dalam najis dalam tempoh 2 tahun kebelakangan dan juga tidak pernah menjalani kolonoskopi dalam tempoh 10 tahun kebelakangan. Kami berharap masyarakat Brunei akan menjadi lebih peka tentang topik ini dan kelazimannya, terutama kerana kanser ini boleh dicegah dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Kami turut berharap kami dapat menerapkan pemikiran positif kepada orang ramai terhadap pemeriksaan saringan kanser kolorektal. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Kilanas berlangsung petang tadi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Kilanas, Kampung Bengkurong. Semasa majlis tersebut, Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara, antara lain menekankan seorang penghulu mukim bertanggungjawab merajui perpaduan, keharmonian, kemakmuran dan kesejahteraan hidup bermasyarakat di sesebuah mukim. Awang Mahri bin Haji Latif, 51 tahun, merupakan calon tunggal bagi mengisi jawatan penghulu mukim Kilanas. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Batu Apoi Mukim Batu Apoi diadakan pagi tadi di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, daerah Temburong. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan ialah Awang Haji Muhammad Mumtaz bin Haji Akub alias Yakub, berusia 32 tahun. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku Pegawai Daerah Temburong selaku pengerusi bersama majlis. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Memahami proses dan prosedur yang diguna pakai oleh kumpulan penyiasat dalam pasukan polis di Raja Brunei PPDB semasa menjalankan kerja-kerja siasatan harian, antara matlamat kursus latihan asas penyiasatan dianjurkan. Selama 3 hari diadakan, latihan berakhir hari ini dengan penyampaian sijil. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Penguasa Kanan Haji Khairul Amilin bin Haji Idris, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Besar Pasukan Polis di Raja Brunei, kepada 28 pegawai penguatkuasa dari 3 agensi penguatkuasaan di bawah Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Juga hadir Danik Hafimi binti Abdul Hadi, Pengerusi Sekretariat Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam CCBD. Latihan diharap dapat memberi penerangan mengenai teknik penyiasatan yang tepat serta amalan terbaik untuk diadaptasikan oleh para peserta, terutama dalam menguatkuasakan perundangan mengikut proses yang teratur. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan majlis sambutan awal tahun hijrah yang berlangsung di bangunan Ibu Pejabat Persekutuan berkenaan di Jalan Gadong. Majlis diisi dengan ceramah khas bertajuk Percayatah yang antara lain menggariskan tentang perubahan dalam diri setiap ahli persatuan pengakap serta ilmu yang dipelajari mereka hendaklah diaplikasikan bersesuaian dengan konsep Melayu Islam Beraja. Hadir Datuk Paduka Haji Idris bin Haji Abbas yang di-Pertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Sementara itu, Pusat Dakwah Islamiyah melalui Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dan Bahagian Pembangunan Mu'allaf, Pengupayaan Mu'allaf petang tadi mengadakan majlis sambutan
Ilal Hijrah 1444 Hijrah di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Antara pengisian majlis, sesi kongsi sama daripada dua orang muallaf mengenai mengapa saya memeluk Islam dan diteruskan ceramah hijrah yang disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Yusof Khalid dari Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan. Hadir Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pegawai Agama Kanan di Pusat Dakwah Islamiah selaku Wakil Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bersempena dengan Hari ASEAN ke-55, Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara ini menganjurkan pertandingan badminton persahabatan 2022. Acara diadakan pagi tadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia Jalan Kebangsaan. Hadir Tuan Yang Terutama Dr. Sujat Miko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke Negara Brunei Darussalam, dan Pengiran Datin Syazainah binti Pengiran Datuk Paduka Sharifuddin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dua kategori dipertandingkan iaitu Exhibition Fun Game dan Persahabatan. Sambutan awal tahun hijrah terus disemarakkan dengan pelbagai aktiviti. Pagi tadi, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Siti Ali Pekan Muara mengadakan aktiviti walkathon yang juga merupakan aktiviti tahunan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Pengisian acara termasuk senam robik, walkathon sejauh 3 km yang bermula dan berakhir di masjid berkenaan. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Kumpulan Belia Masjid Syababus Salam, Masjid Omar Ali Saifuddin juga mengadakan acara yang sama. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Pemangku Penolong Pengarah Hal Ehwal Masjid. Acara walkathon turut diadakan oleh Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Danau, Daerah Tutong. Terdahulu diadakan ceramah bertajuk Dua Nikmat yang Diabaikan. Acara diselajurkan dengan penyampaian tokoh hijrah tauladan kepada dua jemaah masjid yang bergiat aktif dengan kegiatan dan aktiviti takmir masjid berkenaan. Kejohanan badminton sempena penubuhan Kelab Perkhidmatan Awam ke-32 menutup tirainya petang tadi di Kelab Perkhidmatan Awam Kampung Mentiri. Pasangan Awangku Salehuddin, Pengiran Haji Matasan dan Samsul Bahrain Haji Serbini memenangi perlawanan akhir beregu selepas menewaskan pasangan Shah Romi Ramli dan Pengiran Amarul Akram, Pengiran Haji Sabtu 21-10-21-15. Hadiah disampaikan oleh Dr. Nur Farizal bin Othman, Pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.